untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita, untuk kita menghayati ayat-ayat suci Al-Quran, untuk kita memahami ayat Quran, dan juga untuk kita menjadi insan yang saleh yang mendekatkan diri dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, memahami, menghayati, mentadabbur serta nak melaksanakan segala apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Terutama dalam perbincangan kita dalam surah Insan ni, kita masih lagi membicarakan tentang penghuni-penghuni syurga yang mendapat kenikmatan yang berpanjangan kekal abadi selama-lamanya. Moga-moga insya-Allah kita semua berusaha untuk memperoleh menjadi golongan penghuni syurga yang sudah tentu akan mendapat kejayaan dan juga kenikmatan yang berpanjangan, sebagaimana firman Allah yang menyebut dalam surah Al-Hasyr, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dan juga penghuni syurga, tak sama. Sebab apa? Ashabul jannati humul faizun, hanya penghuni syurga sahaja yang beroleh kemenangan dan juga kejayaan. Jadi moga-moga tuan-tuan kita termasuk dalam golongan yang mendapat syurga di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam siri yang lalu tuan-tuan kita telah bincang tentang bagaimana ayat 15 dan juga ayat 16 yang menceritakan tentang minuman-minuman yang sangat-sangat indah yang dilayan begitu hebat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bekas-bekas yang indah ini daripada perak, kemudian dia pula laksana kaca yang transparan pula. Begitu cantik, begitu indah air yang diminum itu. Nampak air dalam gelas itu, gelas perak itu yang melaksana kaca. Jadi itulah gambaran-gambaran yang nak menunjukkan kepada kita yang mana gelas yang seumpama ini, bekas yang seumpama ini yang digunakan dalam syurga. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kita tidak mendapatinya di atas dunia. Tak ada jenis macam ni. Itu special yang Allah Ta'ala bagi kepada ahli syurga. Dah bukan sekadar itu, dia ada special pula, diukur mengikut kadar keperluan pengguna masing-masing. Setiap orang tu ada dia punya khas, macam kita kata tempah khas lah, limited edition, contoh begitu. Tapi setiap orang sesuai dengan orang tersebut. Maknanya dia diberikan khusus bagi setiap penghuni syurga itu keistimewaan masing-masing. Itu satu lagi keistimewaan dan juga kenikmatan. Apapun tuan-tuan, kita nak sambung lagi perbincangan kita pada kali ini. Kita nak sambung ayat 17 dan ayat 18, 17 dan juga 18, iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, 'ayna fiha tusamma salsabila. Sadaqallahul azim. Ayat 17 kata Allah, dalam syurga itu, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dalam syurga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah halia. Ainan fiha tusamma salsabila, ayat 18, yang didatangkan dari sebuah mata air syurga yang bernama ataupun dinamakan sebagai salsabil, salsabila. Jadi kita lihat ayat ini yang pertama, bila Allah sebut yusqawna fiha ka'san, diberi minum mereka dalamnya. Ka'as ni gelas, ataupun kadang-kadang terjemahan disebut sebagai piala, makna macam piala, gelas cantik indah begitu kan. Yang mana bila sebut tentang gelas piala ini sebagai tempat air minum, nak menunjukkan di samping mangkuk-mangkuk dan yang bekas-bekas yang lain, dapatlah diberi erti bahawa dalam syurga itu tempat air minum bukanlah satu macam saja. Sebagaimana di dunia ini, dalam rumah tangga, kata Buya Hamka, dia kata dalam rumah tangga orang yang mampu dapat dilihat pelbagai jenis gelas. Ada mangkuk, ada cawan, ada gelas, ada piala. Semuanya itu digunakan untuk tempat minum, sebagai air minum. Jadi maknanya di situ menunjukkan bagaimana kepelbagaian yang ada. Sebelum ni sebut akwab. Akwab ni satu jenis bekas juga. Satu jenis bekas cawan juga, gelas juga. Tapi menunjukkan kepada kita bagaimana tempat minum tu pun dia bukan stereotip satu macam tu tak. Dia ada kepelbagaian. Maknanya macam orang, kalau kita tengok atas dunia ni, orang kaya contohnya, orang berada lah, mereka akan letak macam-macam bentuknya, gelas macam ni, ada kurih bawah, gemuk atas, yang ada kita kata empat segi, yang ada bulat, yang ada macam-macam lah. Begitu beraneka dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu lagi
lagi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu suasana gelas yang digunakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian, kata Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranil Azim bila sebut wa yusqawna fiha, mereka diberi minuman, yang mana yang diberi minuman itu dimaksudnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila disebut ka'san juga merujuk kepada gelas-gelas yang ada juga kadang-kadang minuman khamar syurga, arak dalam syurga. Yang kalau kita tengok arak dalam syurga, tuan-tuan, dia tak sama macam atas dunia ni. Dalam syurga ini la yusaddauna anha wa la yunzifun, disebut dalam surah Al-Waqi'ah yang sebagaimana telah kita bincangkan dulu, iaitu kas atau bekas itu yang berisi arak, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Arak dalam syurga ini istimewa dia tak memeningkan kepala dan dia tak memabukkan, dan dia sedap, dan diberi pula minum. Berbeza kalau arak di atas dunia ni, kalau orang minum, satunya haram, satu yang kedua busuk, yang ketiga dia menjadi khayal, dia jadi tak ketahuan, dia jadi pening, akhirnya dia buat benda-benda yang tak sepatutnya dia buat. Kalau nak buang air itu dia buang merata-rata tempat, dia tak malu dah. Depan orang pun dia boleh buat lagi sebab dia hilang akal dah. Maka dengan sebab itu Allah mengharamkan arak di atas dunia ni. Dah lah bagi mudarat, penyebab penyakit pula, busuk pula, jadi tak waras pula. Jadi apa alasannya orang nak minum juga tu? Tidak ada alasan. Sebaliknya, kalau orang bersabar saat atas dunia ni, Allah Ta'ala akan bagi arak dalam syurga Allah Ta'ala. Arak dalam syurga ni bukan sekat sedap, wangi, indah, elok apa semua. La yusaddauna anha wala yunzifun. Dia juga tak pening kepala, tak mabuk, maknanya boleh stabil. Dapat setiap tegukan itu, setiap hirupan air itu dapat merasai nikmatnya dan akan diberi kurnia kepada ahli-ahli syurga yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah bayangan kenikmatan yang akan diperoleh, tuan-tuan. Kana mizajuha zanjabila, dan campuran minuman itu adalah zanjabil. Zanjabil ni kita sebut sebagai halia lah. Sebab dalam tafsir Al-Azhar menyatakan bagaimana orang Arab dulu-dulu ni dia suka sekali minum minuman yang dicampurkan pedas, macam halia. Yang dimasak terlebih dahulu dan diminum dalam keadaan panas-panas, terutama dalam musim sejuk mereka akan minum seumpama itu. Jadi mereka namakan makanan itu sebagai syurbat atau syarbat. Syurbah lah, syurbah yang dalam bahasa Melayu dia bagi minuman. Minuman yang bercampur halia, agak-agak pedas ini. Dan hari ini juga dibuat juga di tempat kita. Dibuat juga di tempat kita minuman yang seumpama itu. Jadi tuan-tuan, dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan bila mengulas ayat kana mizajuha zanjabila, yang mana campuran air itu adalah halia, yang mana dia menyatakan dalam tafsir Ibn Kathir terkadang minuman mereka diberi campuran kafur yang rasanya sejuk, dan terkadang diberi campuran dengan halia yang rasanya hangat, sehingga rasanya pelbagai ragam, ada macam-macam rasa ni. Jadi orang-orang yang bertakwa di kalangan ahli syurga diberi minuman yang ada kalanya dicampur dengan kafur, ada kalanya dicampur dengan halia. Maka itu menunjukkan tentang bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang akan diperoleh oleh orang yang minum dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Minuman pun sedap, makanan sedap, minuman pun sedap, tuan-tuan. Jadi dalam syurga, sebagai kesimpulannya, dalam syurga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah halia. Dan Allah Ta'ala sebut ainan fiha tusamma salsabila, ayat yang ke-18. Dan sebagai sambungan ayat 17, air itu didatangkan, air itu daripada sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabil. Jadi mata air ini ataupun telaga yang jadi sumber daripada air minum yang sejuk, yang enak, yang sedap bernama salsabil.
Dan Abu Al-Aliyah dan Muqatil menafsirkan bahawa salsabil ialah nama air yang dapat dialirkan dengan paip kepada tiap-tiap kediaman mereka, tiap-tiap rumah mereka, istana mereka. Jadi air itu dapat dialirkan, dan air itu mengalir sejak dari pangkalnya di bawah arash. Dan dikatakan juga bahawa dinamai dengan salsabil itu, bahawa yang menamainya salsabil itu ialah malaikat-malaikat yang mengawalnya. Itu pandangan yang dikemukakan. Manakala tuan-tuan dalam tafsir Ibn Kathir juga menyatakan beberapa pandangan tentang salsabil itu, yang Allah telah sebut aina fiha tusamma salsabila, iaitu yang didatangkan dari sebuah mata air. Ainan itu maksud mata air lah, mata air yang padanya pada syurga itu yang dinamakan tusamma salsabila, yang dinamakan sebagai salsabil. Dan Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menukilkan beberapa pandangan, antaranya Ikrimah. Ia menyatakan bahawa perkataan salsabil itu adalah nama sebuah mata air dalam syurga, sebagaimana disebut dalam Al-Quran inilah. Manakala Mujahid mengatakan bahawa mata air ini dinamakan salsabil kerana arus airnya yang lancar dan juga deras, itu dinamakan sebagai salsabila. Manakala Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala ainan fiha tusamma salsabila, iaitu dia kata mata airnya yang airnya enak diminum, sangat sedap, sangat lazat. Dan Ibnu Jarir At-Tabari telah meriwayatkan dari sebagian ulama bahawa dinamakan demikian kerana airnya terasa enak sampai di kekerongkong. Lagi masuk dalam lagi enak, masuk dalam lagi enak. Keenakan air tersebut yang diberikan kepada penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, inilah sesuatu yang nak menggambarkan kepada kita, sebab air ini selain daripada buah-buahan, makan makanan dan sebagainya, air merupakan satu keperluan. Dan air ini juga orang mencari air yang sedap, air yang enak. Jadi maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan menghadiahkan kepada penghuni syurga air yang sangat-sangat enak. Nak air apa? Nak panas ada, nak sejuk ada, nak daripada safi dipanggil, yang begitu natural, yang begitu elok, yang nampak airnya pun dah bersih dah, indah dah. Jadi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala pelbagai air disediakan, boleh pilih je. Macam tu juga ketika mana kita baca surah Al-Kautsar, daripada telaga Kautsar, sungai Kautsar, ada air Kautsar pula. Jadi maknanya di situ air itu pun sedap juga. Yang mana air itu disebut dalam hadis Nabi SAW tentang bagaimana Kautsar itu, airnya itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada salji. Jadi maknanya dia punya keenakan, dia punya kesedapan itu sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan. Bukan sekadar itu, ianya akan menghilangkan dahaga seseorang meminumnya. Hilang dahaga, kadang-kadang kita kalau dahaga kita minum je, tak kisah air apa pun, janji boleh minum je. Tetapi kita hanya rasa nikmat hilang dahaga saja. Tetapi dalam konteks dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini, bila mana kita minum, kita dapat menghilangkan dahaga, dan dalam masa yang sama kesedapan dan juga kenikmatan itu dia akan dapat dirasai berterusan. Dahaga pun hilang, nikmat pun rasa sampai masuk ke dalam perut kita lah. Masuk dalam keadaan yang dapat dirasai begitu indah, begitu nikmat, begitu sedap. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah suasana-suasana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu ganjaran, satu nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada penghuni-penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita akan dapat merasai semua perkara tersebut, asalkan kita kena bersabar di atas dunia ini. Sebab ganjaran-ganjaran itu semua akan diberikan kepada orang yang benar-benar bersabar dan tetap melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan sebaiknya, meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, dan juga dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
yang saleh, yang taat kepada segala perintah Allah Azza wa Jalla, dan juga yang memastikan bahawa dia melalui kehidupan di atas dunia ini sebagai satu kehidupan yang mendapat keberkatan, rahmat dan keredaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa lagi yang ada dalam syurga ni? Banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi suasana-suasana yang digambarkan dalam surah Al-Insan ini tentang kenikmatan dalam syurga. Nak tahu apa dia tentang kenikmatan yang lain? Tunggu episod seterusnya besok hari, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kali ini sekadar itu dulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.